Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Safia Humaira binti Muhammad Adnan. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Seri Mersing. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang unik, hebat dan sangat istimewa untuk dibaca. Harry Potter dengan Batu Hikmat ialah sebuah novel pengembaraan fantasi tahun 1997 karya J.K. Rowling. Ia adalah sebuah buku pertama dalam siri Harry Potter. Buku yang ada pada saya ini adalah terjemahan versi Malaysia di bawah nama Harry Potter dengan Batu Hikmat diterbitkan oleh penerbitan Peran Sejarah Berhad pada 2003. Buku ini telah memenangi kebanyakan anugerah penulisan di Britain yang diadili oleh kanak-kanak dan anugerah-anugerah lain di Amerika Syarikat. Buku ini telah mencapai kedudukan teratas dalam senarai fiksyen terlaris New York Times pada Ogos 1999 dan kekal di posisi tersebut pada tahun 1999 dan 2000. Ia telah diterjemahkan kepada lebih 73 bahasa di seluruh dunia dan telah difilmkan menggunakan tajuk yang sama. Buku ini berserta dengan buku-buku lain dalam serinya telah dikecam oleh beberapa negara dan keagamaan dan diharamkan oleh sesetengah negara kerana dituduh mempromosikan sihir dan ilmu hitam. Tetapi, beberapa pengulas keagamaan menyatakan bahawa buku ini memberi penekanan terhadap beberapa pandangan, termasuk pengorbanan dan cara bagaimana keputusan seseorang boleh mempengaruhi dan membentuk personaliti individu. Barisan watak utama dalam novel ini ialah yang pertama, Harry James Potter. Beliau merupakan anak berusia 11 tahun yang yatim piatu setelah ibu bapanya dibunuh oleh Voldemort lalu memberikan bekas sihir di dahinya. Yang kedua, Ron. Beliau merupakan rakan sekelas dan sahabat sebahaya Harry. Beliau digambarkan berambut merah dan tinggi lampai, merupakan anak keenam dalam 7 adik-beradik. Ketiga, Hermione. Beliau merupakan anak perempuan dalam keluarga yang berlagak handal, taat peraturan dan serta ulat buku. Beliau dirambalkan berambut pirang dan bergigi jongang. Keempat, Neville. Beliau ialah seorang anak lelaki tembam dan pelupa. Ada kalanya dia lemah semangat dan sanggup memberanikan diri saat merasakan ada benda yang penting dan benar. Kelima, Hagrid. Beliau merupakan seorang lelaki kacukan gergasi dan manusia yang ketinggalan 12 kaki serta berambut lebat dan kusut masai. Beliau dibuang dari sekolah Hogwarts lalu Profesor Albus membenarkannya sebagai penjaga makhluk-makhluk sakti di sekolah tersebut. Dia sayang sangat akan pekerjaannya, namun kadang-kadangnya dia cuai. Beliau menjadi sahabat karib Harry, Ron dan Hermione. Bagi pendapat saya, buku ini sangat unik dan menarik. Bermula dengan pembukaan cerita yang edijen ulas sahu besar sudah cukup mendebarkan saya sebagai kanak-kanak dan menaik hati saya untuk terus membaca. Babak dalam pelbagai edijen magis seperti plot bergerak laju membuat tidak bosan untuk membaca. Penyusunan berunsur kuasa magis yang tidak pernah ada seumpamanya. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh pelbagai peringkat usia, terutamanya kanak-kanak. Ini kerana buku ini bersekolah dekat dengan cerita. Selain itu, novel ini tiada sebagai unsur keagamaan Kristian. Tiada sebarang unsur ritual yang pelik. Istilah-istilah jampi yang digunakan dalam novel ini adalah rekaan semata-mata dari penulis sendiri dan tidak mempunyai sebarang unsur keagamaan. Ia hanya perkataan biasa. Erti kata lain, jika anak-anak ingin menyebut atau melepas jampi dalam novel ini, tiada masalah kerana ia bukan jampi yang sebenar. Kesimpulannya, saya berpendapat novel ini sangat unik dan menarik. Saya hadiahkan 5 bintang untuk novel ini. Pengajaran dalam novel ini ialah yang pertama, persahabatan yang ikhlas sangat penting kerana sahabat sejati
sentiasa ada di sisi walau susah ketika susah dan sukar. Sahabat akan menegur dan mengingatkan kita sekiranya kita melakukan kesilapan. Yang kedua, menuntut ilmu memerlukan pengorbanan fizikal dan mental. Kesungguhan merupakan kesungguhan utama yang perlu diasah setiap hari. Tanpa kesungguhan, ilmu sukar diperolehi. Yang ketiga, harta kekayaan dan wang ringgit sangat penting. Tetapi ilmu itu lebih berharga dari segalanya. Sekian, terima kasih.